Assalamualaikum murid-murid tahun 5 dan 6. Bertemu lagi kita pada hari ini secara maya. Diharapkan semua anak murid ustazah berada dalam keadaan sihat seperti biasa. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari subjek Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Topik yang kita pelajari pula pada hari ini ialah Al-Jumlatul Ismiyah, iaitu dalam bahasa Melayunya disebut sebagai ayat namaan ataupun frasa nama. Okey, terlebih dahulu mari kita lihat anwa'ul jumal. Anwa'ul jumal. Anwa'u jenis, al-jumal ayat-ayat. Anwa'ul jumal jenis ayat-ayat. Okey, dalam bahasa Arab ada dua, al-jumlatul ismiyah dengan al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul ismiyah maksudnya ayat namaan, manakala al-jumlatul fi'liyah maksudnya ayat kerjaan. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama dahulu, al-jumlatul ismiyah. Mari kita lihat bagaimana sesuatu ayat itu boleh dikategorikan sebagai al-jumlatul ismiyah. Dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, al-jumlatul ismiyah hiya jumlatu tabda'u bil isim. Maksud dia ialah al-jumlatul ismiyah, ayat namaan, hiya ialah jumlatun ayat tabda'u dimulai bil isim dengan kata nama. Al-jumlatul ismiyah hiya jumlatu tabda'u bil isim. Ayat namaan ialah ayat yang dimulai dengan kata nama. Apa yang nak cakap kat sini ialah ayat yang al-jumlatul ismiyah ni dia mesti dimulai dengan kata nama. Tak boleh dimulai dengan selain daripada kata nama. Syarat kedua pula ialah al-ismul lazi yaqa'u fi awwali jumlati yusamma bil mubtada'. Al-ismu kata nama, al-lazi yang, yaqa'u terletak, fi di awwali awal, al-jumlah ayat, yusamma dinamakan, bil mubtada' dengan mubtada'. Al-ismul ladzi yaqa'u fi awwalil jumlati yusamma bil mubtada'. Kata nama yang terletak di awal ayat dinamakan mubtada'. Mubtada' tu apa? Mubtada' itu ialah subjek. Setiap ayat itu ada mubtada' dengan khabar, subjek dan predikat. Mubtada', subjek, khabar adalah predikat. Contoh dia ialah Muhammad talibun. Muhammad subjek, Muhammad talibun predikat, pelajar lelaki. Okey, nampak tak kat situ? Dia ada mubtada' dengan khabar, subjek dengan predikat. Muhammad talibun. Okey, kita tak akan belajar yang khabar, kita akan belajar mubtada' saja. Okey, syarat yang ketiga pula, an yakuna mubtada'u ma'rifat. An yakuna hendaklah mubtada' ma'rifat, kata nama ma'rifat. An yakuna mubtada' ma'rifat, hendaklah mubtada' itu kata nama ma'rifat. Okey, apa pula kata nama ma'rifat tu? Okey, kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Tadi kita dah tengok macam mana sesuatu ayat itu boleh dikategorikan sebagai al-jumlatul ismiyah. Ada 3 syarat. Mari kita lihat syarat yang ketiga, iaitu ismu ma'rifat, kata nama ma'rifat.
Ismu ma'rifat ni ada banyak, tapi Ustazah akan terangkan 4 saja. Ismu ma'rifat yang pertama ialah ismu alam, kata nama khas. Kata nama khas boleh jadi nama manusia, nama haiwan ataupun nama tempat. Okey, contoh untuk nama manusia: Muhammad, Ali, Zainab, Fatimah. Kalau nama haiwan pula, si comel, si tumpuk, sang arnab, sang kancil. Macam mana pula dengan nama tempat? Nama tempat contoh dia ialah Malaysia, Balis, Johor, Salanjur. Ismu ma'rifat yang kedua pula ialah ismul mudhamir, kata ganti nama. Yang kita dah belajar sebelum ni. Huwa, anta, ia, nahnu, anti, ana. Okey. Yang ketiga pula, ada alif lam di awal perkataan. Huruf alif lam ni membawa maksud itu. Contohnya ialah al-muallimu, guru itu. Al-hakibatu, beg itu. Dan yang keempat pula ialah ismu isyarah, kata nama tunjuk. Kamu dah belajar ni dalam pembelajaran tahun 4. Ismu isyarah ni contohnya ialah haza, hazihi, zalika dengan tilka. Contoh al-jumlatul ismiyah yang pertama. Yaqub tabibun. Yaqub tabibun. Yaqub, Yaqub, tabibun, doktor. Yaqub tabibun. Yaqub, doktor. Kenapa dia disebut sebagai al-jumlatul ismiyah? Yaqub, subjek yang mubtada tadi. Dan dia adalah kata nama makrifat ismu alam. Seterusnya, yang kedua, Usman muhandisun. Usman muhandisun. Osman muhandisun, jurutera. Usman muhandisun. Osman jurutera. Kenapa dia dipanggil sebagai jumlatul ismiyah? Sebab Usman subjek mubtada, muhandisun khabar, predikat. Okey. Usman ni dikategorikan dalam ismu ma'rifat yang pertama juga. Ismu alam, kata nama khas. Yang ketiga, Musa muhasibun. Musa muhasibun. Musa muhasibun, accountant. Musa muhasibun. Musa accountant. Musa adalah subjek, mubtada, muhasibun, khabar, predikat. Musa dikategorikan juga dalam ismu alam, kata nama khas. Yang keempat, Aisyah syurtiyah. Aisyah syurtiyah. Aisyah syurtiyah, polis. Aisyah syurtiyah. Aisyah polis. Aisyah subjek, mubtada, syurtiyah khabar, predikat. Aisyah dikategorikan dalam ismu alam juga. Seterusnya, yang kelima, Maimunah katibatun. Maimunah katibatun. Maimunah katibatun, penulis. Maimunah katibatun. Maimunah penulis.
Maimunah, subjek, mubtada, katibatun, khabar, predikat. Maimunah dikategorikan dalam ismu ma'rifat yang pertama iaitu ismun alam. Yang keenam, Fatimah tajiratun. Fatimah tajiratun. Fatimah tajiratun, peniaga. Fatimah tajiratun. Fatimah peniaga. Fatimah subjek mubtada dan khabarnya predikat adalah tajiratun. Fatimah juga dikategorikan dalam ismun alam. Seterusnya, mari kita lihat pula ismu ma'rifat yang kedua, iaitu ismu mudhamir, kata ganti nama. Contohnya ialah anta tazhabu ilal madrasah. Anta tazhabu ilal madrasah. Anta, kamu perempuan, tazhabu, sedang pergi, ila, ke, al-madrasah, sekolah. Anta tazhabu ilal madrasah. Kamu sedang pergi ke sekolah. Anta adalah mubtada, subjek, tazhabu ilal madrasah, khabar, predikat. Seterusnya, contoh ismu ma'rifat yang ke-8. Huwa jalisun alal kursiyyi. Huwa jalisun alal kursiyyi. Huwa, dia lelaki, jalisun, duduk, ala, di atas, al-kursiyyi, kerusi. Huwa jalisun alal kursiyyi. Dia duduk di atas kerusi. Huwa adalah mubtada, subjek. Jalisun al-kursiyyi, khabar, predikat. Huwa ini juga dikategorikan dalam ismu mudhamir. Seterusnya, mari kita beralih pula kepada ismu ma'rifat yang ketiga, iaitu ada huruf alif lam di awal perkataan. Contohnya ialah al-khisanu tahta asy-syajarah. Al-khisanu tahta asy-syajarah. Al-khisanu, kuda itu, tahta, di bawah, asy-syajarah, pokok. Al-khisanu tahta asy-syajarah. Kuda itu di bawah pokok. Al-khisanu adalah mubtada, subjek, tahta asy-syajarah, khabar, predikat. Contoh ismu ma'rifat yang ke-10 ialah as-sayyaratu khalfa al-funduq. As-sayyaratu khalfa al-funduq. As-sayyaratu, kereta itu, khalfa, di belakang, al-funduq, hotel. As-sayyaratu khalfa al-funduq. Kereta itu di belakang hotel. As-sayyaratu juga adalah ismu ma'rifat yang ketiga sebab dia ada huruf alif lam. As-sayyaratu ialah mubtada, subjek, manakala predikatnya khabar adalah khalfa al-funduq. Contoh yang ke-11 ialah at-ta'amu fawqa at-tawilah. At-ta'amu fawqa at-tawilah. At-ta'amu, makanan itu, fawqa, di atas, at-tawilah, meja. At-ta'amu fawqa at-tawilah. Makanan itu di atas meja. Ianya juga dikategorikan sebagai ismu ma'rifat yang ketiga sebab at-ta'amu ada huruf alif lam. At-ta'amu adalah mubtada'nya, subjek, manakala khabar predikat
fauqa at-tawilah. Baiklah, ismu ma'rifat yang terakhir iaitu ismu isyarah, kata nama tunjuk. Contohnya ialah hazihi darrajati. Hazihi darrajati. Hazihi ini, darrajati basikal saya. Hazihi darrajati ini basikal saya. Hazihi ialah mubtada, subjek, darrajati khabar, predikat. Dan contoh ismu ma'rifat yang terakhir ialah zalika masjidun. Zalika masjidun. Zalika itu, masjidun masjid. Zalika masjidun itu masjid. Zalika adalah mubtada, subjek, manakala masjidun adalah khabar, predikat. Ianya juga dikategorikan dalam ismu isyarah, kata nama tunjuk. Okey, baiklah. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai al-jumlatul ismiyah. Okey, murid-murid perlu ingat al-jumlatul ismiyah dia ada 3 syarat, iaitu yang pertama tadi mesti dimulai dengan kata nama, dan yang kedua mengandungi mubtada, dan juga yang ketiga mubtada tu mestilah kata nama ma'rifat, ismu ma'rifat. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa pada pembelajaran kita yang akan datang pula. Dan terakhir sekali, Ustazah ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa, meminjamkan mata dan telinga untuk menonton dan mendengar video nota pembelajaran kita pada hari ini.